Kenapa Malaysia mempunyai program astronaut, sedangkan Indonesia tidak? Eksperimen saintifik daripada Malaysia dan juga menjalankan tugasan daripada kerana manusia melihat penerokaan ini sebagai tanggungjawab dalam memastikan kita Halo, hai teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Jumpa lagi bersama Sari. Sari doakan kalian tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan yang pastinya tetap berpikiran positif ya. Topik kali ini kita mau membicarakan pasal astronot, ataupun dengan kata lain angkasawan. Nah, yang mana satu yang kalian suka dipanggil astronot atau angkasawan? Nah, mereka yang dekat luar angkasa sana ya. Jumpa salah satu video yang menarik untuk kita berbagi informasi buat apa mereka dekat luar angkasa sana. Seperti yang Sari lihat dekat video-video orang itu, kalau angkasawan ini dia melambung-lambung, bukan melambung ya, dia mengambang-ambang lah dekat. So, apa-apa saja kegiatan mereka ketika berada di luar angkasa. So, tonton video ini sampai akhir ya teman-teman. Kenapa Malaysia mempunyai program astronaut, sedangkan Indonesia tidak? Mempunyai program astronaut tentu menjadi salah satu kebanggaan negara tersebut. Namun program astronaut bukanlah program sembarangan yang bisa dilakukan siapa saja. Malaysia memiliki program astronaut yang dimulai pada tahun 2007, ketika mereka mengirimkan astronot pertamanya, Dr. Sheikh Musab Harsyukor, ke Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS melalui program kerjasama dengan Rusia. Sedangkan Indonesia saat ini belum memiliki program astronaut. Oh, ada programnya ya? Ada beberapa alasan mengapa Indonesia belum memiliki program astronaut. Salah satunya adalah karena biaya yang sangat tinggi untuk menjalankan program semacam itu. Biaya. Selain itu, program astronot juga membutuhkan teknologi yang canggih dan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa di masa depan, Indonesia mungkin akan memiliki program astronot sendiri. Sehari baru tahu ya, Malaysia mempunyai program astronot sendiri. Ya, ada yang Sari tahu Malaysia juga mempunyai astronot pertamanya, beliau ini 2007 kalau tak silap Sari. Nah, beliau juga sangat menarik perhatian media. Sari lihat pasal beliau itu sembahyang itu dekat luar angkasa. Nah, dan ada yang Sari lihat beberapa video menanyakan macam mana waktu sholatnya, arah kiblat ya. Maaf kalau salah. Oke, lepas Sari cari-cari tahulah informasi sebelum Sari buat video ini. Ini berhubungan dengan Indonesia juga. Apakah Indonesia punya astronot juga seperti Malaysia? Sari lihat nyata Indonesia dulu hampir mau punya astronot, tapi tidak jadi teman-teman. Oke, Indonesia ini seorang perempuan tahu. Tak jadi katanya. So jom kita tonton video yang satu ini. Pratiwi Puji Lestari Sudarmono, seorang wanita asal Indonesia yang menjadi astronot di NASA. Lahir di Bandung 31 Juli 1952. Namanya tercatat oleh NASA sebagai calon astronot Indonesia pertama yang akan terbang keluar angkasa. Di NASA, Pratiwi bertugas menjadi pakar mikrobiologi. Lalu pada 30 September 1985, ia mengikuti seleksi untuk menjadi astronot. Dan ia berhasil. Ia direncanakan akan terbang pada 24 Juni 1986 dengan pesawat ulang-alik Columbia dengan misi membawa 3 satelit komersil yaitu Skynet, Palapa, dan Westa. Namun sayangnya pada 28 Januari 1986 pesawat Challenger yang membawa misi lain meledak di udara. Hal itu menyebabkan tertundanya program misi lain termasuk misi milik Pratiwi. Karena hal itu, statusnya pun menggantung selama 5 tahun. Setelah 5 tahun berlalu, namanya tak lagi masuk list astronot NASA. Meski misinya batal, Pratiwi sudah membuat Indonesia bangga. Tadi sebabnya beliau ini masih menjadi calon ya, belum lagi sampai menjadi astronot ke angkasa sana. Seperti itu. Kali lagi kita ya, sebenarnya apa yang dibuat mereka dekat angkasa luar sana ya kan? Coba ada yang boleh jawab sebelum kita tonton videonya? Saya pun kurang-kurang begitu tahu. So jom kita tonton satu video ini lagi ya. Kenapa ya alasannya manusia itu mesti ke luar angkasa lepas sana?
Perlumbaan dalam pelaburan ekonomi ruang angkasa lepas telah berlaku berpuluh tahun dahulu kerana manusia melihat penerokaan ini sebagai tanggungjawab dalam memastikan kita dapat mencapai teknologi yang lebih canggih. Kini, banyak negara sudah mempunyai kepakaran di dalam teknologi ruang angkasa, termasuklah Malaysia. Jadi, kali ini kami ingin membawa anda melihat perjalanan menarik manusia ke angkasa lepas dan juga ledakan ekonomi yang terhasil daripada industri ini. Oke, menarik ya. Sebenarnya, manusia telah tertarik dengan angkasa lepas sejak beribu tahun. Mereka menggunakan planet dan bintang sebagai navigasi dan penerokaan saintifik mengenai alam semesta. Secara jelas, industri ruang angkasa akan bergerak sangat pantas di dalam beberapa dekad yang akan datang. Yang pasti, untuk 60 tahun ke belakang ini, manusia telah pun membuat penerokaan terhadap angkasa lepas. Sebelum itu, lebih baik kita melihat sedikit sejarah angkasa lepas yang telah berlaku. Sejarah bermula pada tahun 1957 di mana negara Soviet telah melancarkan satelit pertama di dunia ke angkasa lepas. Pada tahun 1961, negara Soviet sekali lagi menggemparkan dunia dengan menghantar manusia pertama ke angkasa lepas dan seterusnya manusia pertama berjalan di angkasa pada tahun 1965. Berjalan? Neil Armstrong daripada Amerika Syarikat telah menjadi manusia pertama berada dan berjalan di bulan pada tahun 1969. Ini video real ya? Pada tahun 1998, Rusia dan Amerika Syarikat telah bekerjasama dalam industri ini dengan permulaan pembinaan stesen angkasa lepas antarabangsa atau ISS. Malaysia pula berjaya menghantar angkasawan pertamanya pada tahun 2007 iaitu Datuk Dr. Sheikh Muzaffar. Bermula dari detik inilah industri angkasa lepas mula mendapat perhatian di seluruh dunia dan menarik ramai pihak dalam membuat kajian. Jika dilihat di dalam graf ini, pada tahun 2015, sebanyak 334 bilion US dollar telah digunakan dalam industri ini dan meningkat kepada 369 bilion US dollar pada tahun ini. Semakin tahun naik ya. Meningkat kepada 459 bilion pada tahun 2025. Untuk tahun 2030, 600 bilion. Tahun 2035, 798 bilion. Dan seterusnya mencecah 1.053 trilion US dollar pada tahun 2040. Ini jangkaan. Mungkin ramai yang tidak memahami kenapa satelit dihantar ke angkasa lepas. Sebenarnya, terdapat 4 teknologi utama kenapa manusia menghantar satelit ke angkasa, iaitu pertama, IoT ataupun Internet of Things. Kedua, 5G. Ketiga, broadband internet. Dan keempat, big data. Terdapat 2 cara teknologi ini dihantar ke angkasa lepas, iaitu dengan cara reusable rocket dan satelit berteknologi tinggi. Reusable rocket atau roket boleh diguna semula adalah lebih murah dalam kos pengembaraan ke angkasa lepas, manakala satelit canggih lebih kepada kos penghasilan yang murah dan juga kelebihan di dalam liputan yang lebih luas. Teknologi yang dibangunkan ini telah memberi impak yang besar terhadap 3 sektor utama, iaitu produk dan perkhidmatan sebanyak 55%, infrastruktur 25% serta kerajaan 20%. Masa depan ekonomi ruang angkasa. Angkasa lepas telah menjadi tempat pelancongan yang baru. Jika mengikut data yang dikeluarkan, sehingga Julai 2019, 560 orang telah berjaya ke ruang angkasa, di mana 8 orang daripadanya adalah pelancong. Pada tahun 2001, Dennis Tito merupakan pelancong angkasa lepas yang pertama di dunia dan beliau menghabiskan sekitar 20 juta US dollar untuk melakukan misi ini. Pada tahun ini, pakar menjangkakan tiket kapal angkasa bernilai sekitar 250,000 US dollar untuk ke angkasa lepas selama 90 minit. Ketenteraan dinaik taraf. Semua negara akan berbelanja besar dalam memastikan sempadannya kekal selamat. Ia juga termasuklah ancaman daripada ruang angkasa seperti asteroid dan apa jua objek dari angkasa lepas. Amerika Syarikat dan China adalah 2 negara yang berbelanja sangat besar dalam industri ini, iaitu masing-masing dengan 36% dan 14%, menjadikannya separuh daripada jumlah keseluruhan. Ini adalah salah satu kehebatan manusia ya, boleh fikir sampai
dia buat satelit ke luar angkasa sana. Tadi dikatakannya ada beberapa orang juga yang sudah pernah pergi ke luar angkasa. Nah, juga boleh kita orang biasa boleh ke sana juga untuk melancong, sebagai pelancong. Nah, siapa nih korang yang tertarik mau melancong ke angkasa luar sana? Boleh komen ya. Tapi ya bukan saja-saja melancong, kita harus mengeluarkan uang yang cukup banyak. Ya mestilah ya kan. Ini bukan melancong biasa-biasa. Nah teman-teman, yang menariknya daripada ratusan astronot di dunia ini, salah satunya daripada Malaysia, yaitu adalah Datuk Dr. Sheikh Musafar Zukor. Wow, terbaik ya. Jadi angkasawan pertama daripada Malaysia. Wow, banggakan ya beliau ini. Teman-teman, jom kita tonton satu video ini lagi. Bagaimana beliau itu boleh sampai keluar angkasa sana menjadi astronot pertama daripada Malaysia tahu. Video klip ini menunjukkan seorang angkasawan sedang menikmati sarapan paginya dalam keadaan microgravity di International Space Station. Ya, itulah Dr. Sheikh Musafar Zukor, angkasawan pertama Malaysia yang telah menjejakkan kakinya di ISS pada tahun 2007. Mungkin ramai yang masih tidak tahu bahawa Malaysia juga mempunyai seorang angkasawan. Jadi, dalam episod paleontologi kali ini, mari kita lihat kisah angkasawan pertama negara dan latar belakang program angkasawan Malaysia. Tanpa berlengah lagi, jom kita mulakan. Okey. Latar belakang. Selepas berakhirnya perlombaan angkasa pada tahun 1975, US, Rusia dan beberapa agensi angkasa lain telah bekerjasama untuk menubuhkan ISS pada tahun 1998. ISS ditubuhkan sebagai makmal untuk mengkaji keadaan microgravity, angkasa lepas dan juga sebagai makmal penyelidikan dalam bidang astronomi, fizik, astrobiologi, perubatan dan sains. Sehingga tahun 2011, hanya Rusia dan US yang mempunyai kebolehan untuk menghantar angkasawan ke ISS, sama ada menggunakan Space Shuttle ataupun kapal angkasa Soyuz. Pelibatan Malaysia dalam misi ke ISS telah bermula pada tahun 2003. Malaysia telah membeli 18 buah jet pejuang jenis Sukhoi Su-30 MKM daripada Rusia untuk Angkatan Tentera Udara Malaysia. Hasil daripada transaksi tersebut, Malaysia telah ditawarkan penerbangan ke ISS oleh kerajaan Rusia menggunakan kapal angkasa Soyuz. Tun Dr. Mahathir yang merupakan Perdana Menteri Malaysia ketika itu telah menerima tawaran tersebut dan sejak daripada itu bermulalah program angkasawan. Ini tadi Tujuan utama program angkasawan ialah untuk mendedahkan generasi muda Malaysia kepada bidang sains dan teknologi dalam usaha untuk membawa negara ke peringkat seterusnya. Program tersebut telah dikendalikan oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi mesti dengan kerjasama Agensi Angkasa Negara, Angkasa. Sedikit latar belakang tentang Agensi Angkasa Negara. Ditubuhkan pada tahun 2002, Angkasa bertanggungjawab untuk membangunkan teknologi dan sains angkasa serta membawa kesedaran tentang benefit angkasa lepas kepada orang ramai. Selain daripada program angkasawan, Angkasa juga terlibat dalam program pembangunan satelit Malaysia seperti Tiongsat, Miasat dan Razak-Sat. Pada tahun 2019, Angkasa telah digabungkan dengan Malaysian Remote Sensing Agency MRSA dan dinamakan sebagai Malaysian Space Agency MAISA. Wow, hebat ya, dari dulu-dulu lagi pemilihan angkasawan. Proses pemilihan angkasawan telah dibuka kepada seluruh rakyat Malaysia pada tahun 2003. Sebanyak 11,000 permohonan telah diterima. Daripada jumlah tersebut, juga 894 orang calon yang memenuhi kriteria telah dipanggil untuk melalui beberapa peringkat ujian saringan pada tahun 2005. Peringkat pertama merupakan ujian kecergasan iaitu larian angkasawan. Calon perlu berlari sejauh 3.5 km di bawah 20 minit. Mereka kemudiannya perlu melalui ujian perubatan am. Hanya 59 orang calon telah terpilih untuk ke tahap kedua di mana mereka melalui ujian perubatan aero angkasa 1 yang lebih komprehensif. 27 orang calon telah berjaya untuk ke tahap ketiga. Kali ini, mereka diuji dari segi kebolehan, personaliti, psikologi dan semangat berpasukan. Mereka juga diletakkan dalam ujian centrifuge untuk menguji ketahanan badan di bawah tekanan 5 kali ganda graviti bumi, 5G. 18 orang calon yang berjaya kemudiannya dibawa untuk menjalani ujian survival di bawah pengendalian unit komando Pascal. Wow, banyak ujian 8 juga. orang calon telah terpilih untuk tahap kelima. Mereka kemudiannya ditemuduga oleh orang-orang kenamaan Malaysia, termasuklah bekas ketua polis, ketua TUDM,
pengurusi TNB, pengurusi MMU dan pengarah agensi angkasa. Pada 4 Mac 2005, Timbalan Perdana Menteri Malaysia ketika itu, Datuk Seri Najib telah mengumumkan 4 orang calon yang layak untuk ke peringkat seterusnya. Okey. 4 orang calon tersebut ialah Dr. Syed Muzaffar, Dr. Faiz Khalid, Major Faiz Kamaluddin dan calon perempuan tunggal Banajah Siva. Keempat-empat perempuan calon juga. akan menjalani ujian seterusnya di Star City Rusia selama sebulan. Ujian tersebut dikendalikan oleh pakar-pakar daripada pihak agensi angkasa Rusia. Antara ujian yang mereka lalui termasuklah ujian perubatan, ujian psikologi dan ujian ketahanan centrifuge 8G. Pada 4 September 2006, dua calon terakhir telah diumumkan. Dr. Syed Muzaffar dan Dr. Faiz Khalid telah terpilih sebagai calon angkasawan pertama Malaysia. Dr. Syed Muzaffar pada ketika itu berumur 35 tahun dan bekerja sebagai doktor bedah ortopedik di Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia. Oh, doktor. Kedua-dua calon kemudiannya doktor, dihantar ke Star City Rusia untuk menjalani latihan intensif selama setahun sebelum salah seorang daripada mereka dipilih untuk ke ISS pada Oktober 2007. Latihan intensif angkasawan telah bermula secara rasminya pada 9 Oktober 2006. Antara latihan yang diterima termasuklah pembelajaran bahasa Rusia, kelas teori penerbangan, latihan fizikal harian, latihan ketahanan musim sejuk, latihan ketahanan laut, latihan aero chamber, penerbangan parabolik, pengendalian sistem radio, simulasi di ISS dan pengendalian sistem kecemasan Soyuz. Menghampiri hari pelancaran, Dr. Syed Muzaffar telah dipilih sebagai kru utama, manakala Dr. Faiz Khalid pula menjadi kru simpanan. Okey. Dr. Syed Muzaffar akan melepas ke ISS bersama Komander Peggy Whitson dari US dan jurutera penerbangan Yuri Melchenko dari Rusia. Pada 10 Oktober 2007, kapal angkasa Soyuz TMA-11 telah dilancarkan daripada Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan pada jam 9.21 malam waktu Malaysia. Wow. Detik bersejarah itu telah ditayangkan di kaca televisyen di seluruh negara. Selepas 528 saat, Soyuz TMA-11 sampai di angkasa. Oh, Selepas cepatnya. mengorbit bumi selama 2 hari, mereka kemudiannya berlabuh di ISS. Wow, hebatnya ya. Misi di ISS. Semasa di ISS, Dr. Syed Muzaffar telah menjalankan eksperimen saintifik daripada Malaysia dan juga menjalankan tugasan daripada Agensi Angkasa Eropah ESA dan Agensi Angkasa Jepun JAXA. Eksperimen saintifik dari Malaysia termasuklah mengkaji kesan mikrograviti kepada sel kanser seperti leukemia, hepatoma, osteoblastoma dan eksperimen pengkristalan protein. Eksperimen tersebut bertujuan untuk meningkatkan penyelidikan perubatan dalam usaha mencari penawar kepada pelbagai jenis penyakit termasuklah kanser. Melalui kerjasama dengan ESA, Dr. Syed Muzaffar ditugaskan untuk membaiki alat pengesan mata yang telah rosak beberapa bulan sebelumnya. Dia juga menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan radiasi angkasa lepas ke atas manusia yang dijalankan dengan kerjasama JAXA. Dr. Syed Muzaffar juga sempat menyertai siaran langsung bersama Perdana Menteri dan membuat demonstrasi pusingan gasing dan gerakan cecair dalam keadaan mikrograviti kepada pelajar-pelajar sekolah. Wow. Beliau juga mencatat sejarah sebagai angkasawan pertama yang berpuasa dan berhari raya di ISS. Selepas 10 hari di ISS, Dr. Syed Muzaffar, Komander Oleg Kotov dan jurutera penerbangan Fyodor Yurichkin berlepas ke bumi menaiki kapal angkasa Soyuz TMA-10 pada 21 Oktober 2007. Semasa proses pendaratan, telah berlaku kegagalan kepada salah satu kabel di dalam panel instrumen Soyuz. Kegagalan tersebut telah mengaktifkan sistem pendaratan kecemasan automatik ataupun ballistic re-entry. Hasil daripada pendaratan kecemasan itu, kesemua kru kapal telah mengalami tekanan setinggi 9G. Pendaratan TMA-10 juga tersasar sejauh 340 km daripada tempat asal pendaratan. Okey. Walau Tapi, bagaimanapun, kesemua selamat kru ke? selamat mendarat tanpa sebarang kecederaan. Okey. Terbaik, selamat semuanya. Legasi Hasil program. eksperimen saintifik yang dijalankan oleh Dr. Syed Muzaffar telah diterbitkan dalam jurnal antarabangsa. Dianggarkan, perbelanjaan untuk menghantar angkasawan ke ISS memakan kos sebanyak 105 juta ringgit. Walau bagaimanapun, kos ini telah ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan Rusia. Terdapat juga pertikaian kepada gelaran Dr. Syed Muzaffar sebagai angkasawan. Ramai yang menganggap beliau hanyalah seorang pelancong angkasa dan bukanlah angkasawan sebenar.
Walau bagaimanapun, angkasawan veteran NASA Robert Gibson telah berkongsi pendapat bahawa Dr. Syed Muzaffar adalah lebih berkelayakan untuk digelar sebagai seorang angkasawan. Itulah dia kisah angkasawan pertama Malaysia. Sehingga kini, Dr. Syed Muzaffar masih lagi menjadi duta dan inspirasi negara dalam bidang sains dan teknologi. Malah, beliau juga telah diundi sebagai lelaki yang paling dikagumi di Malaysia pada bulan September 2020. Oke teman-teman, nah itu tadi ya ternyata program astronot yang dibuat daripada kerajaan Malaysia ketika itu. Dan daripada 11.000 peserta, saya pikir tinggal 7 saja ya tadi Dr. Muzaffar tadi itu. Ternyata bukan ya teman-teman, ada seleksi-seleksi juga dari 11.000 orang sampai ke 800 orang, jumpa lagi 8 orang, dapat lagi 4 orang, 2 orang, dan terakhir tadi itu beliau Datuk Dr. Muzaffar pertama yang menjadi angkasawan daripada Malaysia. Teman-teman, jadi macam mana menurut kalian yang baru tahu atau sudah lama tahu pasal ini? Pasal astronot pertama daripada Malaysia ini, Sari yakin rakyat Malaysia kebanyakan sudah tahu lah ya. Good job! Teman-teman, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Kalau kalian suka dan dapat informasi, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, subscribe channel ini, tanda kalian support Sari. Oke, sampai jumpa di next videonya. Bye!